Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Noper Channel Panas sahabat-sahabat semua. Seorang pakar dalam perlembagaan Malaysia yang memberikan satu kenyataan yang begitu padu sekali. Dan saya percaya kalau didengar oleh lebay-lebay, presiden lebay, ahli-ahli parlimen daripada PAS, pastinya akan masuk gua sahabat semua. Itu pun kalau mereka punya kemaluan. Jadi rasa kemaluan. Jadi sahabat semua, mari saya ingin membawakan Anda kenyataan daripada seorang pakar ini yang berkata bahawa soal ahli parlimen melawan agung tidak boleh timbul kerana baginda sebahagian sistem demokrasi berparlimen. Itu antara kenyataan ataupun tajuk media yang saya kongsikan bersama dengan Anda. Jadi sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen membolehkan cabang-cabang demokrasi bersekali dengan raja berperlembagaan. Oleh itu tidak timbul isu ahli parlimen melawan titah agung atas alasan kebebasan bersuara. Maksudnya di sini adalah tidak boleh ya ahli-ahli parlimen tiada hak untuk melawan titah agung maupun memberikan alasan kebebasan bersuara dan kebebasan berpolitik. Kata pakar perlembagaan institusi antarabangsa pemikiran Islam dan Tamadun dari Universiti Islam Antarabangsa, Profesor Dr. Wan Ahmad Fauzi Wan Husin. Katanya, tidak boleh ahli parlimen menyanggah titah yang di-Pertuan Agong secara terbuka, apatah lagi secara tidak beradab kerana ia merendahkan raja berdaulat negara. Masalahnya kebanyakan ahli parlimen melihat perlembagaan persekutuan dari sudut pandangan Westminster. Di Malaysia yang setuju dengan undang-undang atau enactment ialah raja atau yang di-Pertuan Agong sebagai the maker. Ini bezanya dengan England yang kedaulatan rakyat utama dan mengatasi kuasa raja atau Ratu England. Namun di negara ini, kedaulatan raja membentuk sistem demokrasi berparlimen, kata beliau dalam satu wawancara eksklusif Berita Harian. Beliau mengakui bahawa Malaysia mempunyai undang-undang khusus seperti Akta Hasutan untuk melindungi kedudukan raja. Untuk menambah baik keadaan ini, beliau mencadangkan penubuhan Suruhanjaya Kedaulatan Raja-Raja dan Negara untuk tujuan pemantauan yang lebih berkesan. Suruhanjaya Kedaulatan Raja-Raja dan Negara perlu diwujudkan bagi memantau setiap perkara yang membabitkan kedaulatan raja dan juga negara. Katanya, Suruhanjaya ini boleh memantau dan merujuk perkara tersebut kepada penguat kuasa jika ada perlanggaran. Beliau turut memberikan nasihat kepada blok pembangkang dalam konteks yang dibincangkan. Pembangkang hendaklah bersama kerajaan menegakkan kedaulatan undang-undang iaitu kedaulatan raja sebagai pemegang amanah Allah dan juga kedua prinsip keluhuran perlembagaan. Seorang lagi tokoh akademik melihat ahli parlimen ahli politik dalam melawan titah istana sebagai penderhaka ataupun jebat moden. Jadi saya menilai golongan ini penderhaka ataupun jebat moden katanya seolah-olah berlakon menjadi wirah kepada rakyat walaupun menentang arus budaya dan adab selama ini yang menjadi asas kehidupan, kata Pensarakanan Jabatan Pengajian Pentadbiran dan Politik Fakulti Ekonomi Pentadbiran Universiti Malaya iaitu Dr. Muhammad Taufik Yaakob. Itu dia sahabat-sahabat semua. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ya rata-rata pemimpin ahli-ahli parlimen daripada PAS ini ya seringkali ya mempersoalkan maksud yang disampaikan oleh titah daripada yang di-Pertuan Agong ya di dalam Dewan Rakyat. Katanya antara satu perkara, saya tidak nampak di mana yang di-Pertuan Agong menyebut untuk tidak tukar kerajaan. Itu antara kenyataan salah seorang pemimpin daripada parti PAS, sahabat-sahabat semua. Saya percaya mereka ini berlakon bodoh ataupun memang hakikatnya mereka ini bodoh, tidak memahami ya walaupun dengan jelas yang di-Pertuan Agong mengatakan perkara di sana katanya dia tidak yang di-Pertuan Agong bertitah tidak akan melayan sebarang usaha untuk mengganggu gugat kerajaan yang ada pada hari ini. Jadi itu apa maksud sebenar? Kalau itu pun tidak difahami oleh pemimpin-pemimpin ahli-ahli parlimen daripada parti PAS ini, saya percaya sahabat-sahabat semua mereka ini memang kaki derhaka. Apalagi kaki melawan titah daripada yang di-Pertuan Agong. Karena itu hari ini sahabat semua kita mendengar ya rata-rata di luar sana menggelar PAS sekarang ini sebagai parti anti sultan. Itu antara kenyataan ataupun gelaran yang diberi oleh rakyat kepada PAS yang dahulu kalanya disebut oleh Muhyiddin sebagai parti ajaran sesat. Hari ini
warga maya, warga net, rakyat Malaysia menggelar mereka sebagai parti anti sultan. Apa pandangan anda, sahabat semua? Hari ini satu lagi kenyataan yang saya kongsikan bersama dengan anda, kenyataan daripada Zahid Hamidi. Ya, apa yang saya boleh simpulkan dalam kenyataan ini, ya, bersatu akan berputih mata. Walaupun Zahid Hamidi berkata BN sedia letak calon jika 6 kursi parlimen bersatu dikosongkan. Persoalannya, adakah 6 ahli parlimen yang menyokong Perdana Menteri itu akan mengosongkan kursi mereka? Mari kita lihat pandangan ini. Jadi Barisan Nasional sedia meletakkan calon bagi merebut kembali kursi di sandang ahli parlimen bersatu sekiranya pengosongan 6 kursi berkenaan berlaku. Pengurusinya Zahid Hamidi yang juga timbalan Perdana Menteri berkata, ya, kursi-kursi ini juga disandang oleh ahli parlimen daripada BN. Jadi kita akan mengadakan perundingan dengan kepimpinan Kerajaan Perpaduan untuk menentukan jika ada pengosongan kursi itu. Pasti perundingan untuk mendapatkan semula kursi tersebut akan memberi keutamaan kepada calon-calon UMNO dan Barisan Nasional, katanya kepada satu sidang media selepas menghadiri mini showcase anjuran wilayah ekonomi koridor utara di Bagan Datu hari ini. Dan katanya lagi, bagaimanapun Ahmad Zahid yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata, beliau percaya peraturan parlimen dan perlembagaan persekutuan tidak memperuntukkan kursi ahli parlimen bersatu berkenaan boleh dikosongkan biarpun terdapat usaha daripada bersatu supaya ia berlaku. Beliau berkata pindahan yang dilakukan bersatu nampaknya seperti satu pembalasan kepada tindakan seorang daripada pemimpin yang memasuk ahli parlimen UMNO untuk menyertai parti berkenaan. Kini, tanpa sebarang usaha pun daripada pihak UMNO dan BN, kita lihat 6 orang daripadanya telah bersama menyokong Perdana Menteri, kata beliau yang juga Presiden UMNO. Semalam, media melaporkan 6 kursi parlimen milik bersatu bakal dikosongkan sekiranya wakil rakyat masing-masing kekal dengan pendirian untuk menyokong Perdana Menteri. Ia susulan pindahan ke atas perkara 10 perlembagaan parti bersatu yang diluluskan dalam mesyuarat agung khas parti itu yang akan melucutkan serta-merta keahlian wakil rakyat jika menyatakan sokongan kepada mana-mana pihak yang bertentangan dengan arahan atau pendirian parti. Bagaimanapun pelaksanaan pindahan itu tertakluk kepada kelulusan daripada Jabatan Pendaftaran Pertubuhan iaitu ROS Malaysia, dan Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin berkata, parti itu akan menghantar laporan mengenai pindahan itu ke jabatan terlebih dahulu untuk mendapatkan kelulusan sebelum ia dikuatkuasakan. Sekiranya semua 6 kursi dikosongkan, pilihan raya kecil perlu diadakan. Itu antara kenyataan daripada Presiden Bersatu yang kita lihat ya semakin terdesak sehingga sanggup ya membuat perpindahan peruntukan dalam parti mereka untuk mendesak kononnya ya mereka sedang meluluskan pindahan itu. Tapi hakikatnya sahabat semua, walaupun mungkin diluluskan oleh ROS, ya mungkin perkara itu tidak akan berlaku karena pindahan mereka baru diluluskan hari ini. Mungkin kalau esok lulus ya, mereka yang 6 itu sudah memberikan sokongan beberapa bulan yang lalu. Jadi mustahil ya peruntukan itu dibelakangkan. Ya kalau diluluskan ia berkuasa atau serta-merta pada tarik-tarik yang terkini, bukannya ke belakang. Itu antara pandangan saya lah. Bagaimana dengan anda sahabat semua? Anda boleh berikan komen anda dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saya daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.